Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much sebab masih lagi sudi view video aku dekat dalam my YouTube channel ni. Dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang merah dekat bawah tu. Dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan aku punya video dekat dalam my YouTube channel ni. Okay, hari ni saya nak bercakap pasal isu apa? Saya nak bercakap pasal isu insan hebat ini yang bernama Ustaz Abid Liu. Okay, kenapa saya nak bercakap pasal dia? Walaupun adalah segelintir je ya. Segelintir ni orang ni yang tak suka pada beliau. Okay, saya tak kisah anda tak suka ke, anda suka ke, hak anda sendiri. So dalam video ini saya nak cakap lagi sekali, ini merupakan pandangan peribadi saya, tidak ada kaitan dengan orang lain, so jangan curiga sangat. Okay, dan apa yang saya nyatakan, yang baik itu ambil, yang buruk itu tolak ke tepi. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Okay, so benda pertama, kenapa saya kagum, saya tak sampai ke tahap obses dan taksub dengan beliau. Saya kagum dengan akhlak yang terpuji yang beliau ada, dan saya fikir semua orang patut mencontohi akhlak yang baik kan. Takkanlah orang nak contoh akhlak yang tidak baik, betul? Okay, so saya nak contohi akhlak yang baik dalam diri beliau. Okay, sebab pertama kerana beliau ini merupakan seorang mu'alaf. Okay, mu'alaf bukan lahir-lahir sebagai orang Islam. Saya sangat cemburu dengan beliau. Okay, walaupun beliau bukan lahir-lahir sebagai orang Islam, tetapi sifat dan akhlak dia kadang-kadang melebihi orang Islam yang memang sudah lahir-lahir, sudah beragama Islam. Okay, so pada saya sendiri, beliau ini mudah didekati oleh golongan-golongan yang sukar untuk didekati oleh golongan agamawan yang lain. Bukan kerana ahli agamawan yang lain tidak hebat, tidak bagus, tetapi ahli agamawan yang lain mungkin ada prinsip atau stigma yang tersendiri di kalangan golongan-golongan seperti ini. Contoh daripada golongan maknyah, maaf saya gunakan perkataan ini. Okay, golongan daripada pekerja seks, golongan gelandangan, golongan fakir miskin, dan ramai di antara mereka merasa rendah diri untuk mendekati golongan-golongan yang dirasakan baik ini. Okey, mereka jahat, jadi mereka susah nak pergi jumpa orang baik untuk minta tolong. Tetapi dengan Ustaz Abid Liu ini, saya fikir, saya nampak, saya perhati bagaimana dia mendekati orang, menerima orang tanpa syarat. Okey, dan ini benda yang saya belajar daripada dia. Okey, bila menerima orang tanpa syarat ini, dan dia boleh dia boleh senang untuk mendekati individu-individu yang suka didekati oleh orang lain. Saya sangat kagum dengan benda itu dan saya belajar daripada dia. Okey, so benda yang kedua adalah saya ni orang yang jauh daripada dia, orang yang jauh daripada beliau. Baru beberapa tahun ni saya mengikuti beliau dekat social media, tengok dia punya kerja-kerja amal, dan saya rasa terinspirasi dengan apa yang beliau buat. Jadi beliau menggunakan platform social media untuk menyampaikan dakwah. Dakwah ini adalah menyampaikan kebaikan dan melarang kemungkaran. Tapi lebih kepada beliau ini lebih kepada mengajak ke arah kebaikan. Bila dia menampilkan sumbangan yang dia buat, kebaikan yang dia buat, jadi orang nak contohi dia punya sikap, dan itu merupakan satu bentuk dakwah, dakwah daripada segi perbuatan atau akhlak, dan kita nak ikut dia punya akhlak itu tadi. Okey, maksudnya dia punya visi dakwah itu berjaya. Okey, mendekati orang jauh-jauh seperti saya inilah, menggunakan teknologi. Dan Islam ini mengajar kita untuk bersifat husnuzon dan berkasih sayang antara satu sama lain, dan ini juga antara benda yang saya belajar daripada beliau. Walaupun orang kritik dia, orang cakap yang bukan pasal diri dia, orang bagi tomahan, orang bagi fitnah, beliau tidak pernah membalas. Yang itu yang saya suka. Dan beliau ini malah mendoakan individu yang mengkritik beliau ini, walaupun hanya segelintir yang mengkritik beliau, yang bash beliau. Yang buat saya rasa terasa hati adalah apabila orang yang mengkritik beliau ini bukan daripada golongan-golongan yang tidak baik. Kalau orang jahat mengkritik orang yang baik, pada saya normal sebab hati mereka sempit. Tetapi orang yang punya ilmu agama, pada saya hati mereka lapang. Of course tidak ada yang sampai mengkritik beliau kan, tetapi ini yang berlaku dekat Ustaz Abid Liu. Menyatakan beliau ini riak dan tidak ikhlas dengan sumbangan yang dia beri. Pada saya ikhlas itu umpama semut
hitam, okey, dekat atas batu warna hitam, dekat suasana yang gelap, masa susah nak nampak, okey. Dan ikhlas ini datang daripada hati individu tersebut. Kalau seseorang itu tidak ikhlas dalam membantu, yang rosak ibadah ni adalah diri orang tu sendiri, tidak ada kaitan dengan orang lain. Okey, riak ataupun tidak adalah rahsia hati seseorang. Okey, kena tanya hati dia sendiri, okey, baru dia tahu. Dan kalaulah Ustaz Abid Liu ini tadi menyampaikan dakwah dalam keadaan dia tidak ikhlas dengan keadaan tersebut, rugi dia adalah Ustaz Abid Liu sendiri, bukan orang-orang sekitar dia, okey, yang tak mengkritik dia, yang tak suka pada diri dia. Okey, dan saya tak tahu apa yang golongan ini nak sebenarnya, okey, apabila mengkritik individu seperti Ustaz Abid Liu. Okey, so ikhlas-ikhlaskan hati, ikhlas-ikhlaskan diri, dan kita perlu contohi akhlak terpuji seperti Ustaz Abid Liu ini tadilah. Okey, itu saja daripada saya. Thank you very much for watching. Saya doakan Ustaz dipermudahkan, okey, urusan kebaikan yang beliau buat, dan doakan kami juga, okey, mampu buat seperti Ustaz di kemudian hari. Kalau dikurniakan rezeki tak dapat membantu daripada segi wang ringgit, kami nak bantu Ustaz daripada segi kami menegakkan, okey, kebenaran benda yang Ustaz alami sekarang. Okey, so kalau saya tak dapat bantu daripada segi situ, saya bantu daripada segi saya menyampaikan kebaikan-kebaikan yang Ustaz buat supaya orang boleh terinspirasi dengan apa yang Ustaz buat. Okey, so I think that's all from me. Thank you very much for watching, and then have a good day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.